Okay. So hari ni kita continue dengan tutorial number 4. Semalam kita dah bincang sikit. Ya. So hari ni kita akan sambung lagi. Number 4 lah ya. Alright. So untuk number 4 ni memang kita kena lukiskan Lewis structure untuk covalent compound lah. Ya. Okay, yesterday saya rasa number 4 part 1 dah. Okay. Now kita part 2 pun dah. Seterusnya kita pergi kepada HCN lah. Ya. Ada 3 atom tu. So, kita tengok. Benda ni. Okay. Semalam rule yang pertama ialah kita kena kira valence elektron lah. Ya. So valence elektron sekarang saya dah tak buat macam semalam dah, hidrogen berapa semua tu lah ya. So valence elektron dia 1 tambah 4 lah. 1 daripada hidrogen. Carbon group 14, 4 valence elektron. Nitrogen group 15. Ada 5 valence elektron. So that total kita ada kat sini ialah 10 valence elektron lah. Okay. Kemudian rules yang kedua, apa buat ialah kamu kena sambungkan ataupun hubungkan di antara central atom dengan terminal. Kita ada H, C dan N. So sekarang H tak boleh jadi central atom sebab dia atom dia kecil. Dia paling banyak bonding dia boleh bentuk pun satu bonding je. Sebab hidrogen dia ada 1s je. Kalau kita tengok dia punya tu, dia ada 1s je. Dia tak ada orbital lain untuk dia letakkan elektron untuk membuat bonding. Ya. Okay, jadi dia tak boleh jadi central atom. Nitrogen tak boleh jadi central atom sebab dia more elektronegatif dan carbon lah. Okay. So sekarang kita ambil carbon sebagai central atom. Hubungkan dia kepada terminal. Terminal adalah H dan Cn lah. Okay. Okay, now lepas tu apa kita buat ialah kita tolakkan jumlah elektron yang telah digunakan untuk membuat bonding. So kita telah buat sebanyak 2 bonding kat sini lah. So kita telah buat 2 bonding. Maksudnya menggunakan sebanyak 4 elektron. So tinggal lagi 6. Okay. Seterusnya apa yang berlaku ialah. Okay, tengok nota balik yesterday punya nota tu. Alamak. Saya tak pasang nota tu balik. Saya tak buka nota tu sekejap ya. Saya buka sekejap. Saya buka sekejap. Ya. Five. Apa? 6, 7. Ni, okay, start dia. Okay.
So ya. Step pertama, count and add the number of valence electron. Lepas tu write the skeleton. Wah, kenapa ni? Write the skeleton. Okay. Kemudian tolakkan elektron. Okay. Tolakkan number of electron involved in the bonding. So sekarang 10 tolak 4, 2 bonding kat situ, tinggal 6 elektron lah. Ya. Okay. Seterusnya apa buat ialah 6 elektron ni kamu kena susun dia dekat central. Okay, so susun dekat central lah. Okay. Okay, so 2. Okay. 4. 6 lah. Tak nak guna titik ni, you have to write dalam bentuk cross macam ni ya. Okay, so sekarang kita tengok. Kita dah susun elektron dekat terminal. Okay. Kalau ada extra, tak ada extra elektron lah. Memang tak ada. Mana pergi? Ya Allah, mana pergi benda Allah tadi ya? Ada. Nangka. Ini dia. Tak ada, dah nampak dah. Okay, tak apalah. Inilah kelas ya. Nak buat macam mana. Okay, H, C, N. Okay. 10 tolak 4 tinggal 6. Okay, susun dekat N. Okay. So sekarang, ini dah sampai step 4. Step 5, ada tak electron remaining electron? Tak ada dah kan? Sebab dah guna sebanyak 2, 4, 6. Kosong dah, tak ada dah. Elektron lebih lah. Tak ada elektron lebih dah. Ya. Tak ada elektron, tak ada extra elektron. Okay. Tak ada extra elektron pun yang tinggal. Okay. Lepas tu kita tengok if there are no sufficient electron available to complete the octet of the central atom. Nampak tak carbon ni tak octet tau. Sebab dia ada 2 bonding saja. 2 bonding dia hanya ada 4 elektron saja. Dia tak octet. Jadi apa buat ialah move the lone pair of the terminal atom. Ambil lone pair pada terminal atom ni to form double or triple bond lah. Ya. Yeah? Okay, jadi sekarang kalau kita tengok. Buat tak mahu. Okay, tengok kali ni. Okay. Kita kena tarik 2 tau. Sebab kalau tarik 1 hanya ada 6 elektron saja. So kita kena tarik 1. Okay. 2. Jadi apa yang berlaku ialah kita akan dapat macam ni lah. H, C ada triple bond dengan N. Tinggal 1 lagi lone pair pada nitrogen. Jadi carbon sekarang sudah octet. Hidrogen sudah duplet lah. Hidrogen dia hanya boleh capai duplet saja. Kenapa dia tak boleh capai octet? Sebab dia hanya ada 1 je 1s je. So 1s ni hanya boleh letak 2 elektron saja. Dia tak boleh lebih. Ya. Jadi sebab itulah dia hanya boleh capai duplet sahajalah. Ya. Carbon octet 2, 4, 6, 8. Nitrogen 2, 4, 6, 8. Jadi carbon sudah octet, nitrogen pun sudah octet. That means the Lewis structure for HCN adalah macam ni. Boleh tak? Boleh ha? Okay, nak salin ke? Salin dulu. Tanya kamu. Tak reti nak jawab. Saya assume je ya. Okay, salin dulu ya jawapan dia. Sambil tu saya minum. Dapat
teh o panas. Wow, sedap gila. Kamu tak boleh minum teh o panas. Kamu suka ais je. Sama macam anak saya. Saya sebab asma jadi memang kena minum panas lah. Panas sedap juga madam. Ha? Apa dia? Panas-panas sedap juga. Kan? Memang sedap. Saya rasa macam saya punya apa orang Utara panggil kengkong kan. Tekak saya menjadi macam lega gitu. Sebab dia panas kan. Dah kan? Dah habis kan? Okey, mari kita lihat seterusnya. Hujung minggu ni saya nak book kamu tau sebabnya saya nak terangkan bagaimana nak buat assignment. So saya nak book hari Sabtu lah ya. Sebab kalau hari Jumaat, nanti hari Jumaat ni kita akan ada UPS 2 tau. Malam. Ya. Jumaat. Tapi saya tak buat lagi dia punya iklan. Nanti saya buat iklan, saya bagi tahu kamu ya. Buat latihan Chemipedia tu. Soalan lebih kurang yang tu je. So kalau ditanya macam tu, kamu cuba carilah. Contohnya shape of orbital D dia tanya dalam soalan. Jadi dalam soalan Chemipedia. Mungkin dalam soalan UPS dia tanya shape of orbital P. Macam tu lah. Yang related tu kamu kena study balik. Boleh ya? Macam tu. Alright. Mari kita lihat. Okay. Soalan seterusnya. Okay, kita tengok PF5. Tengok PF5. Macam mana nak lukiskan Lewis structure untuk PF5. Okay. Untuk PF5. Okay. P group 15. Fluorine group 17. Ada 5. So, valence electron dia. Valence elektron akan dapat 5 tambah dengan 5 jumlah 5 fluorine kan. 5 darab dengan 7 lah. Okay. So total dia sekarang ialah sebanyak 40. Kan? 5 times 7, 35 plus 5. 40 lah. Okay. So, ini kita sudah buat step yang pertama. Okay, step yang kedua, pilih central atom. Lepas tu, hubungkan dia kepada terminal. Sekarang yang menjadi central adalah phosphorus. Fluorine tak boleh jadi central atom ya. Jadi, kalau kat sini kita tengok, okay, phosphorus duduk kat tengah-tengah. Okay. Jadi, kalau kita tengok, okay, phosphorus susun dekat sini satu. Okay. Susun dekat sini. Okay. Dan bawah. Ada 5 lah. Ada 5 bonding ya. 5 fluorine. Okay. 5 bonding pakai 10 elektron. So tolak 10 lah. Faham tak ni kenapa 10? Sebab satu bonding pakai 2 elektron kan? Okay, alhamdulillah. Tak faham tanya tau. Kamu janganlah malu dengan saya. Malu dengan saya macam rugi je tau. Ya? Okay, 40 minus 10 kita dapat 30. 30 ni kita susun dekat dekat terminal lah. So 2, 4, 6. Kalau kita perhatikan, satu fluorine guna sebanyak 6 elektron lah. Kan? Satu fluorine guna sebanyak 6 elektron. Kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5 fluorine, mestilah dia menggunakan sebanyak 30 elektron lah. 30. Okay. Bagus. Curious sikit Man. Tak adalah saya rasa seorang sangat Man. Okey mana ada. Ada jangan ke mana-mana tau. Ya Allah kadang-kadang ni bukan orang lain lah, depan mata saya lah nampak kan. Anak saya lah, anak aku lah tu kan.
Alah pergi makan lah kan. Bawa je phone berkata-kata. Tak tahu dia dengar ke tak tu kan. Harap-harap dia dengar lah tu ya. Risau pula dia tak dengar. Kan? Saya pun. Orang lain tak buat. Orang lain dengar kadang-kadang dengar kuliah. Kan saya join ada usra-usra kan tu kan. Buka duduk dalam Maidin. Oh, lampau. Okay. Multitasking tu madam. Apa dah? Multitasking tu. Multitasking ya? Oh ya ke? Sambil dengar, sambil shopping, sambil dengar kuliah. Agaknya anak murid aku pun macam ni kot kan. Buat kat ustazah sendiri, lepas tu anak murid pun buat macam tu kan. Tak tahulah kan. Tak kisahlah, janji kamu faham je. Alright. So sekarang kalau kita tengok, this is the Lewis structure lah. Lewis structure untuk PF5. Apa yang kamu perhatikan kat sini? Dalam PF5 ni. Apa yang kamu dapat tengok dalam PF5? Kita tengok fosforus ni. Dia ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Dia tak otak. Boleh ke? Boleh ke dia tak otak? Okey. Ada keadaan di mana molekul ada yang tak otak. Dua keadaan di mana molekul dua keadaan yang tak otak tiga keadaan tak otak dalam molekul covalent. Okay. Satu keadaan kita namakan sebagai expanded octet. Yang kedua incomplete octet. Satu lagi odd electron molecule. Macam contoh PF5 ni, cuba tengok dia punya central atom tu dia lebih daripada 4 bonding kan? Dia lebih daripada 4 bonding. Maksudnya keadaan ini kita namakan sebagai expanded octet. Boleh tak molekul dia ada lebih daripada 4 bonding ataupun dia lebih elektron dia lebih terlebih octet? Boleh. Ini especially untuk elemen yang berada pada period 3 dan ke bawah. Elemen yang berada dalam period 3 ke bawah dia memang boleh expand octet. So, dia boleh what we call as expand octet lah. Macam tu. Ya. Dibenarkan ke tidak dalam Lewis structure? Yes, dibenarkan. Keadaan ini ada sedikit kekecualian kepada peraturan oktet. Sebab kebanyakan atom, kalau dia nak membentuk bonding, dia selalunya dia nak achieve oktet. Tapi, ada juga keadaan di mana dia terlebih oktet. Dia terkembang oktet dia. We call it as expanded octet. Macam tu. Boleh ha? Okay, boleh salin dia punya Lewis structure untuk PF5. Okay, boleh salin ya. Okay, dah. Okay. Seterusnya, mari kita lihat untuk C2H4. Saya padam ni ya. Tak. Saya nak buat dulu untuk AL. Yang ni tukar kepada, bukan ALF3 tau. Tukar kepada ALCL3. Sebab AL, kalau ALF3, ya, AL ni kan. Jadi ionic. Dia ionic. ALF3 dia ionic. Okay. AL, kalau dengan F, dia form ionic compound. Okay, tapi dengan Cl, dia akan form covalent.
Dia form covalent lah. Yang ni kita tengok beza electronegativity lah. Beza, okay, beza electronegativity. Al dengan F ni beza electronegativity dia lebih daripada 1.5 lah. Al dengan Cl beza electronegativity less than 1.5. Jadi dia akan form covalent. So ini kita tukar kepada Al Cl3. Sebab sekarang kita nak membincangkan Lewis structure untuk covalent compound lah, ya. Jadi AlCl3 akan form covalent compound, ya. Okay, so okay, mari kita lihat. Okay. Mula sekali apa buat ialah kena kira valence electron. Okay. Valence electron kita ada Al group 13, 3 valence electron. Cl group 17. Jadi 3 times 7. Okey, kita ada sebanyak 24 elektron. Kamu tunggu saya. Sekejap tau. Boleh, madam. Okay. So, dia ada sebanyak 24 elektron lah. Okay, masih ada dengan saya tahu. Jangan lari ya, teman saya. Ada. Okay, kita ada 24 elektron. So, sekarang Al mempunyai electronegativity yang paling rendah lah. Yang lebih rendah compare dengan Cl lah. Al, Cl3 ya. Okay, kita ambil Al. Bonded kepada Cl. Bonded kepada Cl. Bonded kepada Cl. Okay, jadi sekarang ada 24, buat 3 bonding dah. 3 bonding 6 elektron lah. So tinggal 18. So 18 ni susun dekat Cl. Okay. Ni. Okay, 1 Cl guna 6. 3 Cl guna 18. Ni 3, 6 kan? 6 kan? 6. Okay. 8. 10, 12. 14. 16. 18 elektron. So tolak ni lah. Kosong dah habis. Cuba tengok. This is the Lewis structure untuk Al Cl3. Cuba tengok sekarang. Al ni tak octet. Al tak octet. Boleh ke? Boleh tak kita buat double bond kat sini? Tak perlu buat. Sebab ada atom yang kita namakan sebagai incomplete octet. Atom tersebut ialah atom beryllium, boron dan Al. Yang ini kalau dia bentuk covalent bond,
atom beryllium, boron dan Al ni dia tak akan octet. Keadaan tak octet ini, tak cukup octet ini, we call it as incomplete octet. Contohnya BeCl2. BeCl2 tak perlu tarik lone pair ni jadi supaya dia jadi octet. No, tak perlu, jangan. Sebab 3 atom ni atom bebai. Be, Bai. Kan? Be, Bal. Orang utara kata bebai ni apa? Bebal. Tajuk. Kan? Marah kan? Apa orang utara kata apa? Bebai. Oh, dia dah bebai dah. Dia bebai dah macam marah-marah gitu. Kan? Dia bebai. Macam budak-budak kan. Budak-budak bebai. Mengaduk-aduk. Mengamuk-ngamuk ni kan. Dia tantrum tu. Itu kita nama bebai lah kan. Atom ni apabila dia membentuk kalau kita lukiskan Lewis structure, memang dia tak akan octet. Dia tak perlu octet lah. Contohnya BeCl2. BeCl2, kalau kita tengok this is the Lewis structure untuk BeCl2. Lewis structure dia kalau kita tengok, ini Lewis structure dia. Be tak perlu octet. Jangan tarik-tarik elektron ni jadikan double bond. No, jangan. Sebab untuk atom Be, beryllium, boron and aluminium, dia adalah molekul yang boleh membentuk incomplete octet. Boleh tak? Faham ya? Karbon dia kena wajib octet. Nitrogen wajib octet lah. Macam tu. Okey, boleh salin lah untuk Al. A ni tertinggal. Al, Cl3. Boleh salin lah. Ya, salin sekarang. Okey. Dah ya. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Okey, kita tengok C2H4. C2H4 ni dia ada 2 central atom. Okey. Kita tengok sekarang valence electron ada 4 tambah 4 tambah 4 times 1. So that kita ada sebanyak berapa tu? 12 elektron. So letakkan karbon. Letakkan dekat hidrogen. Letakkan dekat hidrogen lah. Ya. Kenapa hidrogen tak boleh letak tengah? Medium ni suka-suka hati je kan. Letak H macam gitu. Letak C. Boleh tak macam ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab hidrogen ni dia buat 4 bonding. Dia tak boleh tengah-tengah lah. Ya, dia tak boleh tengah-tengah macam tu ya. So hidrogen dia kena letak tepi-tepi lah. Letak pada C. Sebab dia punya dia punya orbital ada 1s je. Dia tak boleh buat banyak bonding. Dia hanya ada satu bonding je. Hidrogen hanya boleh buat satu bonding saja. Okey. Jadi sekarang 12. Kita ada 12 valence electron. So kita ada 2, 4, 6, 8, 10. 10 elektron kan. Ada 5 bonding. So tinggal 2 lagi. So letakkan hidrogen tak boleh. Sebab hidrogen hanya mampu ada 2 je elektron. So letak dekat C. Okey, letak C kat sini. Letak C kat sini. Letak C kat sini ke dekat sini? Mana satu nak letak? Ada 2 girlfriend. Nak bagi duit ada RM2. Nak belanja girlfriend mana satu? Girlfriend ni ke girlfriend yang ni? Kan? Contoh lah kan? Okay, kita bagi girlfriend yang ni lah. Tapi girlfriend baik kan?
Girlfriend ni kata okey lah tak apalah kita share lah air kelapa ni. Okey. Jadi macam tu. Dia buat dua bonding. Sebab apa? Kenapa kena share? Sebab carbon ni tak cukup octet. Dia ada 2, 4, 6 je. Kalau kita letak kat sini, carbon ni memang 2, 4, 6, 8 elektron. Tapi yang ni tak cukup. Nasib baiklah girlfriend ni baik. So, dia share. Ya. So, apa berlaku ialah kita akan form double bond between carbon and hydrogen. Okay. So, this is the Lewis structure untuk C2H4 lah. Boleh boleh salin? Boleh. Okay. Ada berapa girlfriend? 1 ke 2 ke 3? Dah lah? Carbon. Apa? Apa Man? Tak ada apa madam. Okay. Alright. Dah Media media. Ya, nak tanya ke? Macam mana dapat double bond tadi, boleh ulang tak media? Boleh, tak ada masalah. Okay. Tadi total valence electron kita ada 12 kan? Carbon 4, carbon ni 4 valence electron. Lepas tu hydrogen 1, 2, 3, 4 lah. Hydrogen valence electron dia 1 je. Boleh 4 kali 1 dapat 12. Lepas tu kita sambungkan lah. Okay. Kita sambungkan. Okay. Kita sambungkan atom-atom ni supaya ikutlah dia punya ni. Okay. Dia punya tu mana? Dan ni. Write the skeletal structure and draw single bond. Jadi kita sambungkan di antara carbon dengan carbon, hydrogen kan. Okay. Yang ni kita dah gunakan sebanyak 10 elektron lah. 2, 4, 6, 8, 10. So 12 tolak 10 lah sekarang. Tinggal 2 elektron lagi. Kan? So 2 elektron tu kita tak boleh susun dekat hydrogen. Kenapa tak boleh susun dekat hydrogen? Sebab hydrogen maksimum elektron yang dia boleh terima 2 je. Maksudnya satu bonding ni dah cukup dah untuk dia. Dah penuh dah dia punya orbital untuk isi. Ni. Penuh dah hydrogen dia buat bonding lah. Bila dia buat bonding dia dah penuh dah dia punya orbital S dia. Yang ni kamu akan belajar hybrid tau. Nanti kamu akan belajar macam mana dia boleh penuh macam ni. So kita belajar nantilah hybrid nanti ya. Tapi sekarang saya tak ajar lah. Okay, jadi sekarang tapi ada 2 elektron ni lagi. So kita nak letak kat mana? Kita nak letak kat carbon sini ke? Letak kat carbon sini. Carbon left or right? Kita pilih dekat carbon mana kita nak letak? Carbon left, right. Beritahu saya. Dah letak dekat carbon right. Kat sini. Okay. Jadi carbon ni dia octet. 2, 4, 6, 8 kan? Tapi carbon ni apa jadi? Tak octet. Carbon dia wajib octet. Dia tak boleh incomplete octet. Yang boleh incomplete octet tadi hanya beryllium, boron and aluminium. Ya. Yang wajib octet, carbon wajib octet. Jadi macam mana carbon ni tak octet? So apa buat ialah kita akan share the lone pair ni. Buat bonding di antara carbon dengan carbon. So apabila lone pair ni kita pindahkan supaya dia membentuk bonding, so akan terbentuklah double bond between carbon dengan carbon. So bila dia membentuk carbon double bond, barulah carbon ni octet. Carbon ni ada 2, 4, 6, 8. Carbon ni ada 2, 4, 6, 8 elektron. Macam itu. Faham ke? Faham itu. Faham ya? Alright. Okay, boleh salin lah. Restructure untuk C2H4.
Ya Allah, saya padam jawapan pula. Sorry. Ni. Ni. Jadi saya sudah tulis structure lah. Okay. Dah ya. Alright, seterusnya kita tengok Li3N. Oh, yang ini memang agaknya purposely ditanya untuk Lewis structure untuk yang ni ionic ni tau. Yang ni ionic. Yang ni pun ionic. Mungkin dia tanya untuk ionic juga kot. Saya yang tak perasan. Saya ingatkan dia nak tanya draw Lewis structure for the following compound. Yang ni ionic. Ionic compound. Ni ionic ni pun ionic. So macam mana nak lukis Lewis structure untuk saya lukislah untuk yang ni dua-dua ni ya. Okay. So kita tengok how to draw the Lewis structure for ionic compound lah. Ya. Okay. Cuba tengok sekarang lithium. Lithium. Dia berada dalam group 1. Nitrogen berada dalam group 15. Kan? Okay. Okay. So sekarang macam mana dia nak membentuk bonding di antara lithium dengan nitrogen? So apa buat ialah kita akan tunjukkan dia berikan elektron kepada nitrogen. Tetapi nitrogen ni bila satu lithium bagi, dia tak attack lagi. Dia belum attack lagi. So dia perlukan sebanyak 3 lithium. 3 lithium diperlukan untuk berikan elektron kepada nitrogen. Kat sini. Satu lagi, another one lithium. Ni elektron dia. So bagi dekat sini. So, bila nak lukiskan Lewis structure untuk ionic compound, so lithium buang elektron dapat lithium positif. Tetapi ada 3 lithium. Okey. Manakala nitrogen dia sudah octet. 2. Dia 2 kat sini. Lompel dia memang asal 2. Lepas tu dia terima elektron daripada lithium tadi. Ni octet. Yang ni octet. Yang ni pun octet. So, lithium terima 3 elektron, dia jadi 3 minus. This is the Lewis structure untuk ionic compound. Ini adalah Lewis structure untuk ionic compound lah. Ya, Lewis structure untuk ionic compound. Lewis structure untuk covalent compound tak sama macam Lewis structure untuk ionic compound. Ionic compound kena tunjuk charge lah. Kena tunjuk charge macam ni. Boleh salin? Okay, dah ke? Ya. Salin dulu. Dah ke? Dah. Dah ya? Okey, saya padam. Okey, mari kita lihat untuk AlF3. AlCl3 adalah covalent. Tapi AlF3 dia adalah ionic compound. Okey. Okey, jadi sekarang kita tak boleh pakai step ni lah bila nak cerita tentang
ionic compound punya Lewis structure. Ya. Untuk ionic compound, apa buat ialah kita letakkan Al ni group 13. Dia ada 3 valence electron. Fluorine ada 7, group 17 ada 7 valence electron. Okay, ada 3 fluorine lah. Okay, satu lagi. Alright. So, elektron ni pergi dekat sini. Elektron ni pergi dekat sini. Yang ni pergi dekat sini. Okay. Jadi, macam mana Lewis structure untuk AlF3? Al buang 3 elektron. Dia buanglah 1, 2, 3. Jadi, dia akan form Al3+. Fluorine, okay. Ada, dia sekarang terima elektron. Sudah terima 2, 4, 6, 8 kan? Dia sudah octet lah. Okay, 1 fluorine terima 1 elektron. Jadi dia akan dapat charge negatif lah. Tapi ada 3 fluorine. 1, 2, 3. 3 tu kita nak tulis kat mana? Tulis kat sini. Jangan tulis kat bawah ni macam ni. Salah. Bila nak lukiskan Lewis structure untuk ionic compound, kalau 3 macam ni, you cannot put dekat sini. Kena letak dekat depan. Macam tu. Ada 3 fluoride ion. Macam tu. Ya? Ini adalah Lewis structure untuk ionic compound. Lewis structure untuk ionic compound lah. Okay, boleh salin? Okay. Hari Sabtu tau, saya book kamu ya. Kalau ada sesiapa lecturer yang nak ambil, beritahu saya lah. Sebab saya nak terangkan tentang assignment tu. Kamu janganlah komplain saya pula ya, saya buat kelas tau. Takut saya nanti kena komplain. Sebenarnya takut sebenarnya. Alright. Dah ya? Habis? Okay. Habis ya? Alright. Kita tengok number 4 dah. Okay. Ni dah habis. Dah. Ni rupanya memang dia tanya ionic. Yang ni. Tengok number 5. Draw the simplest Lewis structure. Lewis structure lah tu. Ya. Kemudian beritahu abstraction to octet rule lah. Ya. Yang ni kita lukiskan Lewis structure. Kita tengok. Lewis structure untuk XeF4. Tapi kena bincang lah. Tak boleh lah. Bincang lah. Ya, tengok number 5. Okay. Saya tak refer kepada nota dah ya. Saya assume kamu hafal daripada dia punya step. Okay. Untuk XeF4. Okay, Xe group 18. Jadi valence elektron dia ada 8 tambah dengan okay, 4 darab 7. Okay, 28. 36. Okay. Xenon yang akan jadi central. Letak fluorine kat sini. Saya buat laju-laju tau. Ya. Okay. So sekarang tolak dengan 8.
Okay, 8, 2, 4, 6, 8 lah. Okay, so sekarang kita ada 28. So susun elektron dekat fluorine. Okay, susun elektron dekat fluorine. Okay, 6 kali 4. 6, ada 4 atom fluorine. 6 kali 4 baru 24 elektron kita pakai. Ada 2 lagi, ada 4 lagi elektron. So letak kat mana? Letak dekat central. Ni. This is the Lewis structure untuk xenon fluoride. Ni xenon fluoride lah. Ya. Okay, xenon fluoride ni kalau kita tengok, xenon ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 elektron around the central atom. Keadaan ini kita namakan sebagai expanded. Dia terlebih oktet lah. Expanded octet. Okay. Keadaan itu we call it as expanded octet lah. Ya. Okay, seterusnya tengok AlBr3. Okay. AlBr3 saya buat laju-laju tau ya. Okay. Al ada 3 tambah dengan 7 kali 3, 21. So 24. Okay, Al ada Br. Ada Br. Okay, 24 minus 6. 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nampak? Al sekarang dia tak oktet. Keadaan ini kita namakan sebagai incomplete octet. Incomplete octet. Ya, so ni atom bebai tadi kan? Atom bebai tadilah. BAL. Ya. Okey, cuba tengok NO. Okey. N5, 6. So, ada 11 elektron. So, buat bonding antara N dan O, 2. So, tinggal 9 lagi. Okey. Susun dekat atom O dulu. Kenapa susun dekat atom O dulu? Sebab O is more electronegative than N. Tahu, 9 ni susun dekat O dulu. Sebab O is more electronegative than N. Sebab kalau dalam periodic table, okay, N duduk kat sini, O duduk kat sini. Ke kanan more electronegative. Jadi more electronegative kita kena susun elektron dulu. Ya. So susun 2, 4, 6, okay, 8, 9. Ini. Cuba tengok. Oksigen oktet. Okay. Oksigen oktet. Nitrogen ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 elektron. Kan? Boleh tak kalau kita nak tarik dia ke sini? Buat N, double bond O. Yang ni. Boleh tak? Jadi dia akan dapat 2, 4, 6, 7. So, dia ada 7 elektron. Dia ada 7. Tak oktet juga. Boleh tak? Boleh. Keadaan ini kita namakan sebagai odd electron molecule. Tapi jangan tinggalkan dalam keadaan macam ni tau. So walaupun dia boleh add electron molecule tetapi biarlah dia lebih menghampiri oktet. Buat double bond. Buat double bond, ambil 1 elektron daripada O, buat double bond supaya dia lebih menghampiri oktet bagi N. Sebab kalau yang ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 je. Yang ni dia ada 2, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 7. 7 elektron lebih menghampiri
octet bagi nitrogen lah. So this is the Lewis structure untuk NO. Okay. Okay, boleh salin tu. Okay, padam yang tak nak. Okay, boleh salin ya. Di depan saya rasa macam nak pergi office je. Minggu depan esok anak saya balik UPSI. Adik masuk asrama hari Ahad ni. Macam mana saya nak macam nak buat kelas kat office je. Tak payah ada rumah orang takut. Dah kah? Dah habis saling kah? Berdoa ke belum? Hello? Dah. Dah. Kamu jangan tinggal saya tau. Jangan tinggal daku. Jangan tinggal saya Mana kamu tak nampak? Ni saya padam, saya tutup lah. Tak marah ni. Ya. Dia pun dah pandai dah. Dah hafal dah step-step dia. Okay. So, kita tengok sampai NO dah. Okay, alright. Saya nak habiskan sampai number 5 ni ya, boleh ha? Okay, saya padam. Padam ni. Sana. Okay, kamu cuba buat untuk PCL5 pula. Cuba rangka-rangkakan dalam jawapan kamu. Supaya kamu boleh detect apa yang kamu mungkin silap. Sementara tu saya padam. Okay. So sekarang kita tengok PCL5. Ya, PCL5. Okay. So PCL5, kalau kita tengok, valence elektron dia 5 tambah dengan 7 darab 5, so 40. So P sambungkan dekat Cl, 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 Cl. So tolak 10, tinggal 30. Susun dekat klorin. Okay. Total elektron 40. Tolak 10 ni mana? Ada 2, 4, 6, 8, 10 ya. Tolak 10 tinggal 30. So 30 ni susun dekat terminal atom. Okay. So 30 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ni 14. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Habis lah. So, apa terjadi kepada fosforus? Lebih daripada 8 kan? Yang ni keadaan ini kita namakan sebagai expanded octet. Okay. So, beryllium pula. Beryllium. Okay. Group 2. Beryllium group 2. Beryllium group 2. Okay. 2 tambah dengan 14. 7 times 2. 14 lah. So 16 elektron. Okay. So letak dengan bonding dengan Cl, Cl. Okay. 16 minus 4. Tinggal 12. So 12 tu elektron tu kita susun dekat Cl.
Ni. Tengok, beryllium tak octet. Perlu tak kita buat dia octet? Perlu tak? Perlu tak kita tarik elektron kita bawa ke sini? Tak perlu. Tak. Tak perlu kan? Sebab Kita tak perlu dia- buat macam ni. Beban. Sebab dia bebai. Dia dah marah-marah. Dia bebai lah kan. Orang kata marah ni bebai kan. Tengok dia dah bebai dah tu. Kelas lama sangat. Madam buat 40 hari 40 malam. Kelas bebai aku kan. Okay, so contohnya macam tu bukanlah ya. Alright. So tak perlu ya. So yang ni kita tak perlu octetkan dia. Sebab atom Be, boron dan Al dia tak perlu octet. Keadaan ini kita namakan dia sebagai Incomplete octet. incomplete octet. Pandai. Okay. Betul lah. Ya. Alright, next. Tengok seterusnya. ClF3. Okay. So sekarang kita ada ClF3. ClF3. Jadi ini valence elektron. Chlorine group 17. Chlorine pun group 17. Jadi 4 times 7. 28 elektron lah. Ada kat situ. Ya. Okay. Chlorine yang akan jadi central. Sebab dia less electronegative than fluorine. Okay. Fluorine ada 3 fluorine. Allahu Akbar. Benda ni. What happened? Okay. Okay. Letak fluorine. Okay. So sekarang 28 minus 6. 22. So susun lah. 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 je. 18. So, tinggal lagi 4 elektron. So, 4 elektron ni kita nak susun kat mana? Susun dekat Central atom. central atom. Pandai. Okey. Tapi central atom ni sekarang, ada 2, 4, 6, 8, 10. Boleh ke? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Sebab Cl berada dalam period 3. Kalau central atom dia berada dalam period 3 dan ke bawah, ni period 1 kan? Period 1, period 2, period 3. Period 3 ke bawah ni, contohnya kita ada apa? Kat sini kita ada sulfur, phosphorus, kan? Bukan. Sini silikon, sorry. Silikon, phosphorus, sulfur, lepas sulfur apa? Chlorine. Kalau ini molekul ini menjadi central atom, dia boleh expanded octet. Expanded octet. Period 3 dan ke bawah, semua dia boleh expanded octet lah. So keadaan ini kita namakan sebagai keadaan expanded octet. Inilah ya. So boleh salin lah. Okay, boleh salin. Tak tahu tu tanya tau. Memang malu. Malu tapi mau. Okay. Tak. Ngepek je tu. Okay. Boleh salin sekarang. Okay. Sekejap ya. Saya off record dulu ya. Sementara kamu salin. Sebab saya nak stop lah dah. Mana dia? Nanti panjang sangat video.